Buletin Didik 30 Disember bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 bagi kesemua sekolah agama di Johor akan bermula pada 9 Januari nanti berbanding 2 Januari mengikut ketetapan awal. Ia selaras dengan pengumuman Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini yang menangguhkan sesi persekolahan selama seminggu susulan bencana banjir. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Datuk Mat Rofiki A. Syamsuddin, bahagian Pendidikan Islam Negeri bersetuju untuk menimbal guna tarikh baharu pada 9 Januari 2022 dan ketetapan ini melibatkan semua institusi pendidikan Islam Negeri Johor. Bagaimanapun, hanya sesi persekolahan bagi Tadika Agama Johor TAJ dibenar beroperasi pada 2 Januari ini. Susulan bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin telah mengumumkan penangguhan seminggu sesi persekolahan penggal 3 2021-2022. Negeri kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan mula bersekolah pada 9 Januari, manakala kumpulan B pada 10 Januari. Misi kemanusiaan pasca banjir Kementerian Pengajian Tinggi diteruskan di daerah Kuala Langat, Selangor pagi tadi. Ia melibatkan penyertaan lebih 200 sukarelawan diketuai Ketua Setiausahanya Datuk Seri Abdul Razak Jaafar. Dua lokasi menjadi tumpuan hari ini iaitu di Kampung Bukit Canggang yang dibantu pasukan sukarelawan daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Manakala pasukan sukarelawan dari kementerian serta pelbagai agensi di bawah KPT membersihkan kawasan sekitar Taman Langat Utama. KPT turut mengisytiharkan daerah Kuala Langat sebagai kawasan angkat selain daerah Temerloh Pahang bagi misi bantuan pasca banjir kerana ia antara kawasan yang terjejas teruk. Langkah ini diambil untuk memberi peluang kepada pasukan sukarelawan KPT menyumbang tenaga meringankan beban mangsa bencana banjir. Dalam pada itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad bersama pasukan sukarelawan KPT turun membantu membersihkan kediaman staf mereka yang terjejas di Jenderam Hilir, Dengkil. Mereka membantu membuang sampah sarap yang terkumpul sejak bencana ini melanda seminggu yang lalu. Datuk Seri Noraini turut menyampaikan sumbangan barang keperluan harian untuk meringankan beban mereka. Turut hadir Ketua Setiausaha KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar serta Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Zainab Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, hujan sangat lebat berterusan peringkat bahaya dijangka dialami di 3 negeri di pantai timur, membabitkan Kelantan, Terengganu dan Pahang sehingga esok. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan di Jeli, Kelantan, Kemaman, Terengganu dan Kuantan, Pahang. Sementara itu, bagi perkembangan mangsa banjir, Terengganu mula mengaktifkan satu pusat penempatan sementara PPS bagi menempatkan 69 mangsa banjir termasuk 9 kanak-kanak dan seorang bayi. Sementara di Kelantan, setakat jam 6 petang tadi, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 856 orang berbanding 31 yang direkodkan pagi tadi. Berbeza dengan keadaan di Selangor, jumlah mangsa di negeri itu berkurangan secara drastik dengan hanya 460 individu daripada 132 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS. Di Pahang pula, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri melaporkan 4,368 mangsa banjir masih berada di 38 PPS di 5 daerah. Manakala mangsa banjir di Negeri Sembilan kekal 29 individu daripada 9 keluarga di sebuah PPS di Jelebu. Baucer RM500 bagi mangsa banjir menggantikan barangan elektrik akan bermula 7 Januari nanti. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, ketika ini terdapat 1,400 premis perniagaan menawarkan pembelian peralatan elektrik untuk mangsa banjir di bawah program penjimatan elektrik Sustainability Achieve via Energy Efficiency SAFE. Jumlah premis perniagaan yang tersenarai akan ditambah bagi memudahkan mangsa membuat pembelian. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju memberi baucer pembelian peralatan elektrik untuk mangsa banjir. Setiap ketua isi rumah yang layak boleh memohon dan mendapatkan baucer RM500 ketika membuat pembelian. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN.
Kembali di Buletin Didik. Sistem pendidikan negara mula menampakkan kestabilan tahun ini setelah operasi sekolah buka tutup lebih setahun kerana penularan COVID-19. Pelbagai usaha, idea dan pelaksanaan baru dilakukan Kementerian Pendidikan KPM dalam memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam silibus pendidikan ketika menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ikuti laporannya dalam sorotan Dunia Pendidikan Negara tahun ini. Penularan COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda reda sebaik tahun 2021 membuka tirainya. Ia memaksa peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, SPM, sijil vocational Malaysia, SVM dan sijil tinggi agama Malaysia, STAM yang sepatutnya dijalankan November 2020 ditangguh kepada bulan Januari sebelum dianjak sekali lagi kepada Februari. Pada 22 Februari, akhirnya 401,105 calon di seluruh negara menduduki peperiksaan itu di 3,310 pusat peperiksaan dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Kumpulan pelajar tingkatan 5 terbabit berdepan cabaran tersendiri apabila terpaksa mengikuti sesi kelas SPM tahunan terpanjang iaitu hampir 14 bulan selain peralihan kepada pembelajaran dalam talian. Pada 27 April, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengumumkan pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR yang dilaksanakan sejak 1988 dan pembatalan PT3 untuk tahun ini. Keputusan adalah berdasarkan kajian dan libat urus yang dibuat bersama pihak berkepentingan akibat COVID-19. Pemansuhan UPSR membolehkan sekolah kembali kepada matlamat melahirkan murid seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek, bukan sekadar jumlah A dalam mata pelajaran. Susulan itu, KPM memperkasakan secara menyeluruh pentaksiran berasaskan sekolah, PBS dan pentaksiran bilik darjah, PBD. Selain PBS, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK akan diguna pakai sebagai penilaian bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Keputusan pembatalan PT3 pula selepas KPM mengambil kira tempoh masa yang ada bagi pelajar untuk membuat persediaan khususnya secara bersemuka bersama guru di sekolah. Bagaimanapun pentaksiran dibuat sama seperti tahun lalu iaitu melalui PKSK dan PBD. Tahun ini juga membuka lembaran baharu dalam sistem pendidikan negara selepas sekolah ditutup lebih setahun berikutan COVID-19. Bermula 3 Oktober, sekolah dibuka secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. KPM melaksanakan sistem baharu yang melibatkan hanya 50% kehadiran murid ke sekolah daripada enrolment keseluruhan. Setiap kelas dibahagi kepada 2 kumpulan iaitu secara PDP bersemuka dan PDPR yang bergilir setiap minggu. Bagaimanapun penggiliran ini tidak melibatkan murid berkeperluan khas, asrama penuh, peperiksaan antarabangsa dan sekolah kurang murid. Semua sesi persekolahan mengikut ketetapan di negeri masing-masing yang melalui 4 fasa PPN. Bagi memenuhi silibus pelajaran, sesi persekolahan pada tahun ini dilanjutkan sehingga Mac tahun hadapan. Bagaimanapun berikutan banjir besar yang melanda negara dan menjejaskan banyak institusi pendidikan dan masyarakat setempat, sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 yang sepatutnya dibuka pada 2 dan 3 Januari nanti ditangguhkan ke 9 Januari bagi negeri-negeri kumpulan A dan 10 Januari bagi negeri-negeri kumpulan B. College Smart menawarkan program pembelajaran bahasa Inggeris bagi komuniti SEL untuk membantu penduduk setempat menguasai bahasa tersebut. Bukan itu saja, program turut ditawarkan secara percuma kepada pelajar sekolah menengah di sekitar Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Menurut pengasas dan ketua pegawai eksekutif College Smart Anan Pon, program ini sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat College Smart yang menggabungkan pembelajaran bahasa Inggeris dan komunikasi menerusi persembahan teater. SEL mengetengahkan kaedah pengajaran diperkenal ahli psikologi dan pengajar Charles Curran yang menggunakan prinsip terapi kaunseling. Ia menggalakkan pembelajaran melalui kumpulan dan interaksi sesama pelajar. For language, communication, this is very important because once you go to work, communication becomes so important. Majlis Pelancaran SEL serta majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Akademi Security Plus dan rakan strategik bagi program skim latihan 2 nasional berlangsung semalam. 10 kelas akan dibuka, memuatkan 20 pelajar bagi menjalani pembelajaran selama 3 bulan.
Turut hadir ke majlis pelancaran, Pengerusi Yayasan Bena Nusa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, Kamaruzaman Mat Ali. 2,752,103 individu atau 87.4% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini sudah lengkap vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM, 2,844,678 remaja telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa, lebih 22,851,000 individu atau 97.6% juga lengkap vaksinasi. Manakala lebih 23,146,000 individu dewasa atau 98.9% pula telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. 185,321 dos vaksin diberikan semalam, membabitkan 3,364 dos pertama, 4,900 dos lengkap dan dos penggalak 177,057. Ia menjadikan jumlah Malaysia antara negara yang paling banyak menghasilkan buah rambutan dan dokong, iaitu sekitar 29,000 sehingga 75,000 tan setahun. Memanfaatkan penghasilan itu sekaligus mengatasi masalah lambakan. Sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Kelantan UMK menghasilkan cuka rambutan dan dokong. Pasaran produk itu dengan bantuan Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd dijangka menjelang awal tahun depan. Penyelidikan selama 3 tahun ini bermatlamat mengatasi masalah lambakan buah-buahan bermusim yang tidak terjual di pasaran sekaligus menambah pendapatan peladang tempatan. Pembelian buah rambutan dengan harga RM1 sekilogram pada musim buah mampu menghasilkan 1 liter cuka yang dapat dijual antara RM30 hingga RM50. Penghasilan produk cuka berasaskan buah-buahan tempatan ini satu inisiatif untuk menjana ekonomi negara dengan mengetengahkan produk cuka tempatan di pasaran domestik mahupun antarabangsa. Ia diharap mampu menyaingi cuka Apple yang popular di luar negara dan seluruh dunia. Sehingga kini masih belum ada mana-mana pengkaji yang berjaya menghasilkan cuka buah tempatan. Melalui kajian perbandingan antara cuka tiruan dan buah-buahan ini, ternyata kandungan mineral dalam cuka buah ini lebih tinggi dan lebih berkhasiat. Puluhan kanak-kanak di Iztacalco, Mexico City teruja menerima hadiah buku daripada kerajaan. Mereka sebahagian daripada ratusan kanak-kanak di kawasan miskin seluruh bandar itu yang menerima manfaat berkenaan. Lebih 67,000 buku diedarkan kerajaan Mexico menerusi program khas sempena sambutan Christmas tahun ini. Ia diperkenalkan untuk menyebarkan ilmu dan kegembiraan kepada kanak-kanak miskin, apatah lagi selepas lebih setahun terkurung akibat pandemik. Penerima juga digalakkan bertukar buku sesama sendiri sebaik selesai membaca supaya dapat berkongsi cerita dan pengalaman sekaligus mewujudkan komuniti membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun hujan datang menimpa, kami tetap berladang padi. Walaupun tuan memandang harta, kami tetap berlapang hati. Berjalan dari pintu belakang, maksudnya tidak jujur, tidak menurut aturan yang sah. Masih di Buletin Didik, sukan dimulakan dengan perkembangan bola sepak Piala EFF. Hanya keajaiban yang mampu menghalang Thailand menggapai kejuaraan kali ke-6 Piala EFF. Selepas menang selesa 4-0 ke atas Indonesia pada perlawanan akhir pertama semalam. Yang pasti harapan Indonesia untuk mencipta kejuaraan kali pertama nyata semakin sukar. Thailand mendapati ramalan selaku pasukan pilihan apabila membolosi gawang Indonesia seawal minit kedua menerusi ketua pasukan Chanatip Songkrasin. 1-0 mendahului pada babak pertama, Thailand meneruskan penguasaan selepas rehat. Chanatip sekali lagi menewaskan penjaga gol Indonesia Nadio Argawanita 7 minit sebaik aksi bersambung. Minit ke-67 menyusul gol ketiga Thailand. Kali ini menerusi Supacok Saracat dari luar kotak penalti. Indonesia nyata semakin hilang punca, membolehkan Thailand menambah gol keempat hasil percubaan Baudin Pala. Kemenangan 4-0 nyata cukup selesa buat Thailand dan Indonesia pula mengharapkan sesuatu yang luar biasa untuk bangkit pada perlawanan akhir kedua Sabtu ini. Not so much people also believing,
And it's important then that you have this confidence to say, look, I think it's a good opportunity for all of us. I mean, the players wanted to get back that trophy. Again, as I say, I have to repeat, it's still not done. But again, we have now one hand in this trophy. Jurulatih Indonesia, Shin Tae-yong pula mengakui sukar untuk mereka bangkit semula mengatasi Thailand. Namun mereka enggan mengalah, sekurang-kurangnya mahu mencatat keputusan lebih baik pada perlawanan kedua. Dengan sokongan berterusan penyokong Indonesia juga, Tae-yong mahu anak-anak buahnya melakukan yang terbaik, menamatkan kempen dengan aura positif. Kejohanan kebangsaan berbasikal di Jalan Raya 2021 di Melaka. Pasukan Sapura Cycling mendominasi saingan tumpuan di Bukit Katil apabila pelumbanya Muhammad Sa'ari Amri Abdul Rasim muncul juara dalam acara lepas beramai-ramai kategori lelaki elit hari ini. Ia sekaligus melengkapkan penguasaan Sapura yang turut mendominasi acara ujian masa semalam selain berjaya mengekalkan jersey kebangsaan yang diraih dalam kejohanan sama tahun lalu. Saingan kali ini menyaksikan 43 pelumba mengambil bahagian dalam kategori lelaki elit membabitkan jarak sejauh 180 km. Pastinya tumpuan terarah kepada dua pasukan berstatus benua negara, Terengganu Cycling TSG dan Sapura Cycling TSC bagi perebutan kejuaraan. Dan selepas 4 jam berkayuh, 3 pelumba bersaing menuju garisan penamat. Pelumba Sapura Muhammad Sa'ari Amri Abdul Rasim ceria bergelar juara selepas mengatasi Muhammad Elmi Jumari dari PDRM dan pelumba TSG Irwandi Lakasek masing-masing tempat kedua dan ketiga. Kejayaan Sa'ari turut menyaksikan Sapura berjaya mengekalkan jersey kebangsaan selepas edisi tahun lalu dimenangi Akmal Hakim Zakaria. Untuk mengekalkan jersey ini amat susah sebenarnya untuk mengekalkan, tapi bagi kami tak ada masalah pun. Untuk sebab kami pun training pun training penat pun tak sia-sia untuk hari ini. Ada strategi ke? Strateginya untuk hari ini sebenarnya strateginya breakaway untuk melepaskan breakaway, tapi tak sangka boleh sampai bunch sprint. Dalam saingan wanita elit pula, pelumba Terengganu A Nur Aisyah Muhammad Zubir mencipta kejutan merampas jersey kebangsaan yang disandang pelumba Johor Siti Nur Adiba Akmal tahun lalu. 19 pelumba bersaing dalam jarak sejauh 108 km. Aisyah melakar catatan masa 3 jam 6 minit mengatasi pencabarnya Jupa Somnet dari PDRM dengan perbezaan 3 saat sahaja. Manakala Siti Nur Adiba terpaksa berpuas hati di tempat ketiga dengan catatan masa sama dengan Jupa, namun keputusan ditentukan menerusi tangkap layar atau photo finish. Teammate saya pun semua memang bekerja keras. Tanpa dia orang pun saya tak akan dapat the best untuk hari ni lah. Dia orang pun main peranan penting untuk kontrol grup, untuk kawal semua. Dia orang pun tanpa dia orang saya pun tak akan menang ke hari ni. Bagi kategori bawah 23 tahun, perlumbaan sejauh 155 km diungguli pelumba TSG Wan Abdul Rahman Hamdan yang menewaskan dua pesaing terdekatnya Muhammad Yusri Syahari dari Perak A dan Muhammad Faisal Izzuddin dari Terengganu A. Wan Abdul Rahman mencatat masa 3 jam 52 minit 32 saat, manakala Muhammad Yusri dan Muhammad Faisal masing-masing 3 jam 52 minit 37 saat dan 3 jam 52 minit 38 saat. Keterujaan orang ramai bergambar dengan perhiasan lampu di Korea Selatan dipaparkan sebagai mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.